kembali lagi bersama saya, The Julia Channel. Kali ini saya akan membincangkan tentang 5 cukai yang paling pelik yang dikenakan oleh sesebuah negara kepada penduduknya. Cukai pendapatan adalah peratusan kecil daripada pendapatan tahunan kita ataupun seseorang rakyat yang perlu dibayar semula kepada negara. Setiap negara mempunyai polisi masing-masing mengenai jumlah cukai yang dikenakan kepada rakyatnya. Cukai-cukai yang dikutip ini pula akan digunakan untuk pelbagai perkara seperti pembinaan infrastruktur, pembinaan sekolah, perbelanjaan kesihatan, pelaburan dalam industri pertanian dan perindustrian, dan banyak lagi. Cukai yang dinyatakan tadi adalah biasanya dan jarang dipertikai kerana rakyat tahu ke mana cukai-cukai tersebut akan dibelanjakan. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa cukai pelik yang diperkenalkan beberapa buah negara di luar sana yang ada kalanya tidak masuk akal dan lebih kepada menindas rakyat. Cukai yang pertama ialah cukai media sosial. Perkara ini telah berlaku di negara Uganda. Pada tahun 2018, negara Uganda telah memperkenalkan sejenis cukai yang pelik, iaitu cukai untuk menggunakan media sosial. Cukai yang kontroversi ini menghendaki rakyat yang mahu menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan seangkatan dengannya perlu membayar kira-kira 200 siling, iaitu kira-kira 20 sen sehari. Cukai tersebut mendapat kritikan daripada rakyat kerana dikatakan menyekat kebebasan bersuara rakyat. Pada tahun 2016, Presiden Uganda juga pernah menghalang akses ke laman sosial sewaktu musim pilihan raya kerana mendakwa laman sosial ini banyak digunakan rakyat untuk menyebarkan berita palsu dan tidak benar. Cukai yang kedua ialah cukai anjing. Sekiranya anda seorang pemilik anjing di Switzerland suatu ketika dahulu, anda dikehendaki membayar sejenis cukai tambahan untuk setiap ekor anjing yang anda bela. Tiada kadar sama rata, sebaliknya kadar cukai yang perlu dibayar ini bergantung kepada pelbagai faktor seperti baka dan saiz anjing tersebut. Sementara itu, bagi anjing penyelamat dan anjing pemandu arah, anda boleh memilih untuk pengurangan atau pengecualian cukai. Seperti biasa, apabila cukai pelik seperti ini diperkenalkan, maka ramailah pemilik anjing yang cuba untuk mengelakkan diri daripada membayar cukai. Bagi mengelakkan pemilik anjing daripada melarikan diri daripada membayar cukai, satu undang-undang telah diperkenalkan pada tahun 1904 yang membolehkan anjing mereka ditembak mati. Yang ketiga ialah cukai kayu sepit di China. Pada tahun 2006, sebagai usaha untuk merendahkan penggunaan kayu sepit makanan ataupun lebih dikenali sebagai chopstick di kalangan rakyat China, kerajaan mereka memperkenalkan cukai 5% ke atas semua pengguna yang masih mahu menggunakan kayu sepit pakai buang yang diperbuat daripada kayu. Langkah China memperkenalkan cukai ini disokong oleh kesedaran kerajaan mereka yang mahu menurunkan kadar penebangan pokok bagi penghasilan kayu sepit, yang mana ia dianggarkan sebanyak 1.3 juta kubik meter setiap tahun. Usaha yang dimulakan sejak tahun 2006 kini masih berterusan dengan beberapa inisiatif tambahan seperti pertukaran kepada kayu sepit plastik, dan pelanggan tidak lagi diberikan kayu sepit secara automatik. Ini adalah diharapkan dapat memulihkan kembali kawasan hutan China yang terjejas sehingga tinggal hanya 3.34% daripada keseluruhan kawasan asal. Yang keempat ialah cukai tingkap di England. Pada tahun 1695, terdapat satu jenis cukai pelik yang dikenali sebagai cukai tingkap yang diperkenalkan di negara England.
Cukai ini dibayar mengikut jumlah tingkap yang terdapat di rumah pemiliknya. Suatu ketika dahulu, secara umumnya, orang kaya akan memiliki rumah besar yang mempunyai banyak tingkap. Maka, cukai ini diperkenalkan bagi mewajibkan golongan kaya untuk membayar sejumlah wang kepada pemerintah. Yang kelima ialah cukai orang bujang. Tahukah Anda dalam sejarah dunia, status sebagai seorang individu belum berkahwin pernah melayakkan Anda dicukaikan? Begitulah kisahnya yang berlaku di banyak negara, antaranya Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman, Itali, dan Kesatuan Soviet sebelum kejatuhan mereka. Kadarnya juga berbeza-beza. Di negeri-negeri Amerika Serikat misalnya, mereka mengenakan cukai di antara 1 hingga 25 dolar yang perlu dibayar setiap individu bujang bagi menggalakkan mereka berkahwin segera. Bagaimanapun, cukai ini sudah pun dimansuhkan di sana. Kali terakhir dikutip sekitar tahun 1920-an. Lebih menarik di Kesatuan Soviet, cukai dikenakan kepada mana-mana individu berusia 25 sehingga 50 tahun bagi lelaki dan 25 ke 45 tahun bagi wanita yang tidak mempunyai cahaya mata. Untuk tempoh dari tahun 1941 sehingga 1990, kesemua individu bujang di Soviet telah dicukai sebanyak 6% daripada pendapatan bulanan mereka. Pewartaan cukai ini ditarik balik selepas kerajaan Soviet runtuh, membolehkan pindaan dasar cukai orang bujang ini dibuat.